إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Ustaz Zainal, waden-waden, seterusnya pelajar-pelajar sekolah menengah teknik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan malam ni dapat kita bersama walaupun dalam suasana yang agak suram kerana ada beberapa teknikal yang tak dapat dielakkan. Jadi walau macam mana pun, alhamdulillah kita panjatkan penuh kesyukuran kerana kita dapat berkumpul dalam suasana yang baik, suasana yang sejahtera. InsyaAllah malam ni kita nak bersembang, nak bercakap ataupun nak membincangkan ataupun membicarakan suatu tajuk yang amat penting bagi kita, iaitu peranan salat dalam pembentukan insan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah dalam rukun iman, Nabi ada menyebut dalam sebuah hadisnya, dalam rukun Islam Nabi ada menyebut dalam sebuah hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina di atas 5 asas yang kita namakan Islam itu dibina di atas 5 rukun. Hari ini kita sebut rukun, tapi Nabi sebut bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 asas. Yang pertamanya mengucap dua kalimah syahadah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi menyebut yang keduanya iqamis salah, mendirikan sembahyang. Yang ketiganya ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat saumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadat haji bagi mereka yang mampu untuk sampai ke Mekah. Jadi maknanya selepas sahaja seseorang itu menjadi muslim, mengucap dua kalimah syahadah, maka tuntutan pertama kepada dia adalah as-salah, adalah menunaikan sembahyang. Dan kalau kita tengok 4 rukun selepas rukun yang pertama, rukun Islam ada 5, selepas rukun yang pertama 4 rukun lagi semua berbentuk praktikal, berbentuk amali. Kita nampak kan? Sembahyang praktikal dan amali, puasa, zakat, haji, semua itu adalah pelaksanaan dalam bentuk praktikal ataupun amali. Jadi bagi setiap insan yang sudah menjadi muslim, kita tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan oleh mak ayah kita ataupun ibu bapa kita yang muslim. Jadi kita lahir sedar-sedar dah muslim dah. Jadi bagi orang yang bukan muslim, kemudian bila dia lahir baru dia mencari dan di samping mendapat hidayah daripada Allah SWT, maka dia mencari Islam, maka dia dapati Islam, lalu dia mengucap dua kalimah syahadah dan jadilah ia sebagai seorang Islam. Tapi bagi kita tidak timbul masalah sebab kita dilahirkan oleh mak kita yang muslim.
Dan kita mewarisi Islam ini daripada mak ayah kita. Jadi tak masalah. Jadi apabila seorang itu Muslim, maka langkah yang seterusnya dia kena laksanakan solat. Sebab Nabi sebut rukun yang kedua daripada rukun Islam itu as-salah, iqamis salah, mendirikan sembahyang. Jadi sembahyang ni merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan setiap insan, khususnya yang mukallaf, yang diberi taklif, yang diberi tanggungjawab oleh Allah SWT untuk menunaikannya. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ada menyebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba di hari kiamat nanti ataupun di hari akhirat nanti adalah as-salah. Jadi salat merupakan perkara yang amat penting dalam pembentukan seseorang itu menjadi insan Muslim yang sebenar. Kalau kita meninggalkan salat, berbagai ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dan berbagai ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya. Jika kita meninggalkan salat, maka dosa besarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa salat merupakan perkara yang amat penting dan dia merupakan amal soleh yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang kita laksanakan ini untuk menjadikan kita sebagai seorang insan Muslim mukmin yang sebenar. Apabila kita mengaku dengan dua kalimah syahadah, mengucap dengan dua kalimah syahadah, maka buktikan apa yang kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, buktikan dengan amalan. Itulah yang dikatakan sebagai seorang Muslim mukmin. Kita ni ada kategori, kadang-kadang Muslim saja, dia mengucap dua kalimah syahadah jadi Muslim, tapi dia tak beriman sebab dia tak buat apa yang Tuhan suruh. Itu bukan beriman. Nak jadi seorang Muslim mukmin, seorang Muslim yang beriman, dia kena buat apa yang Tuhan perintah. Bila mana dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah iqrar di lisan dia, di perkataan dia. Ulama-ulama usul din menyatakan iman itu iqrar bil lisan, sebut dengan lidah. Sebut, dah kita mengucap tu kita sebutlah dengan lidah kita. Dan at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati. Lalu wal amalu bil jawarih atau bil a'dha, beramal pula dengan anggota yang Tuhan kurniakan kepada kita, anggota tubuh badan yang Tuhan kurniakan kepada kita, maka barulah orang itu dikatakan Muslim mukmin, orang Islam yang beriman. Sebab dia sebut di lidah dia, dia yakin di hati dia, kemudian dia buktikan dengan amalan dia dari segi pelaksanaan amalan dengan anggota zahir yang Tuhan berikan kepada dia. Contohnya kita lakukan semayang, kita menggunakan fizikal kita, ada takbiratul ihram, ada berdiri betul, ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, semua menggunakan anggota. Kita buktikan, barulah orang itu dikatakan Muslim mukmin. Dan orang Muslim mukmin ini, jika dia dapat melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa tanggungjawab dan meninggalkan segala tegahan Allah SWT dengan rasa penuh tanggungjawab, bukan kerana nak lari daripada denda dan sebagainya. Kadang-kadang orang tunaikan sembahyang nak lari daripada denda, tak takut kena denda, dia pun lakukan sembahyang. Kadang-kadang ada juga, kenapa kamu sembahyang? Kerana takut neraka. Bukan soal nak lari daripada hukuman, tapi dia kata kena sembahyang, takut masuk neraka. Itu tak sampai dia punya tahap keimanan yang sebenar. Jadi dia lakukan salat, dia lakukan apa saja titah suruhan Allah SWT, bukan nak lari daripada hukuman, tapi sebenarnya dia nak melaksanakan tuntutan ia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru betul. Aku tunaikan salat, aku tunaikan zakat, aku tunaikan haji, aku tunaikan puasa. Kerana apa? Kerana aku hamba Allah, mendapat rezeki daripada Allah, mendapat kehidupan daripada Allah, mendapat segala-galanya daripada Allah. Layak aku sembah Allah, sebab aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiba-tiba aku tak buat, mana boleh. Kita dah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah,
aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bersaksi, bila bersaksi menyembah Allah, maka kita lakukan amalan-amalan yang berbentuk praktikal, yang berbentuk amali, yang kita kena buat. Barulah Muslim bergelar Muslim mukmin muttaqin. Kenapa? Karena dia berjaya melaksanakan titah suruhan Allah dengan rasa penuh tanggungjawab, bukan kerana nak lari daripada hukuman, bukan nak lari daripada denda dan sebagainya. Itu kena faham. Saya nak bagi faham awal-awal ni dari kalangan anak-anak remaja ni. Kadang-kadang sampai tua pun dia tak faham. Sebab apa kamu sembahyang? Kadang-kadang orang tua jawab apa? Oh, tak sembahyang tak boleh, nanti masuk neraka. Oh, setakat tu dia sembahyang sebab itu saja. Oh, tak boleh lah tak sembahyang, nanti malu lah semua orang sembahyang. Dia cakap macam tu. Itu tak betul. Kefahaman tu tak betul. Kefahaman yang betul, aku laksanakan sembahyang, aku tunaikan sembahyang, aku tunaikan puasa, aku tunaikan segala titah suruhan Allah Ta'ala dengan rasa tanggungjawab. Aku bertanggungjawab sebab aku hamba Allah, mendapat kehidupan daripada Allah SWT, mendapat rezeki daripada Allah SWT, mendapat segala-gala nikmat daripada Allah SWT. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya sama sekali. Jadi jelas kepada kita bahawa nak jadi orang Muslim mukmin muttaqin, kena laksanakan tuntutan-tuntutan yang diperintah oleh Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan yang dituntut untuk kita meninggal oleh Allah SWT dengan rasa penuh tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana apa? Bukan kerana malu, bukan kerana takut kena denda dan sebagainya. Tidak ada sebalik-sebaliknya. Tidak ada sebalik-sebaliknya. Dia berpegang kepada paksi, aku ni hamba Allah, aku mengucap, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, sekarang aku menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk praktikal. Maka salat merupakan perkara utama dalam pelaksanaan amalan yang berbentuk amali ini, yang berbentuk praktikal ini. Allah sebut dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka salat mengambil tempat pertama dalam pelaksanaan amal saleh yang boleh melayakkan ataupun meletakkan seorang itu sebagai mukmin yang sebenar. Dia merupakan perkara pertama, ibadat pertama, amalan pertama dalam amal soleh. Amal-amal soleh lain banyak, tapi salatlah merupakan amal soleh yang pertama. Sebab itulah Nabi sabda tadi yang kita baca tadi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal perkara yang akan dihisab ke atas seorang hamba itu di hari akhirat nanti, yaitu sembahyang. Jadi jelas kepada kita, sembahyang akan ditanya dulu, akan diperiksa dulu, akan dicek dulu oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita bangkit dan hidup semula di perhimpunan mahsyar nanti. Apabila tiupan sangkakala pertama, semua akan musnah, mati belaka. Kemudian tiupan kali kedua, dibangkitkan ataupun dihidupkan semula. Maka kita mendapat satu kehidupan baru di mahsyar nanti, di alam akhirat, alam baqa itu. Satu kehidupan baru. Tak ada lah, kita tak jumpa dah Alostar, kita tak jumpa dah Kuala Lumpur, kita tak jumpa dah Mekah, kita tak jumpa dah Madinah, kita tak jumpa dah Kedah. Kita akan hidup dengan kehidupan yang baru di satu perhimpunan mahsyar yang luasnya antara langit dan bumi. Maka manusia dibangkitkan pada ketika itu, maka dia dapat kehidupan baru. Dan perkara pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT adalah as-salah. Jadi salat sebagai asas hubungan manusia dengan Allah SWT, ini perkara utama. Nak menghubungkan diri dengan Allah SWT, maka salatlah merupakan perkara asas yang pertama dan utama hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak melaksanakan salat, maka dia tidak ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekarang ni kita solat, contohnya bangun pagi, kita sedar daripada tidur kita sedar daripada lena kita, maka kita lakukan satu ibadah salat subuh yang mana bersyukurnya kita di atas kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita. Ada di kalangan manusia yang sedar-sedar dia tak boleh bangun dah. Ada di kalangan manusia lepas-lepas tidur sedar-sedar dia kena stroke. Ada di kalangan manusia bila sedar-sedar dia tak boleh pilih pakaian sendiri, dia tak boleh pilih makanan sendiri, dia tak boleh pilih sendiri untuk pergi ke tandas, untuk pergi ke bilik air, untuk pakai baju sendiri. Semua orang kena bantu dia. Ada kan? Sedar-sedar daripada tidur, tengok-tengok tak boleh buat apa dah. Tapi kita alhamdulillah sedar-sedar daripada tidur terus boleh bangun, boleh pergi ke tandas, boleh pergi ke bilik air, boleh ambil uduk, boleh lakukan solat dan sebagainya, boleh pakai pakaian yang kita nak pakai mengikut kehendak kita sendiri. Itu kita lalu bersyukur dengan Allah SWT, lalu kita beribadah, menunaikan solat subuh, kita menghubungkan diri kita dengan Allah SWT secara langsung. Di pagi hari kita dah mengucap Allahu Akbar, kita dah mengucap dengan 2 kalimah syahadah kita diperbaharui, akidah kita diperbaharui, kita bersalawat kepada Nabi, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Fatihah dan sebagainya untuk memuji Allah SWT. Ini hubungan langsung. Maka salat sebagai asas hubungan manusia dengan Allah SWT. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka dia tidak buat perhubungan dengan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4, 5 waktu ada 17 rakaat. Jadi nombor dia senang ya, 244 34. Itu nombor telefon. Nak telefon boleh telefon terus kononnya lah, tapi bukanlah kita nak telefon dengan Tuhan. Jadi maknanya ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah solat ini dia dapat membentuk pribadi insan, sebagai menjadikan insan itu sebagai seorang muslim, mukmin, muttaqin yang sejati. Ini yang penting kepada kita. Kita nak dapat darjat tu, menjadi seorang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syariat Allah SWT ada matlamat. Salat Allah letakkan matlamatnya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu matlamat, motif, tujuan salat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana umat-umat dahulu berpuasa. Diperlukan puasa ke atas kamu seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Maknanya segala syariat Allah SWT, sama ada solat, zakat, puasa, haji, ada matlamatnya. Bukan saja-saja, bukan saja-saja, ada matlamatnya. Solat nak mencegah, menghalang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Puasa matlamatnya untuk melahirkan insan bertakwa. Zakat untuk membersihkan, menyucikan harta benda kita. Quz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu dalil zakat. Dalil yang mewajibkan zakat. Ambillah sebahagian kecil daripada harta benda mereka untuk sebagai zakat, untuk membersihkan harta benda. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, dalam harta kamu tu banyak racun, tapi untuk menawarkan racun itu keluarkan zakat, maka racun itu akan ditawarkan dengan zakat. Itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Manakala haji pula, Allah sebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sebut wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amid liyashhadu manafi'a lahum. Barang siapa yang melakukan haji, dia dapat melihat berbagai-bagai manfaat yang ada di sana.